super duper sedap. So Lala buat this one untuk video. Assalamualaikum. Hai, Alhamdulillah. Welcome back to my channel. So today Lala nak share dengan korang macam mana nak buat marble orange chocolate cake. Okay, siapa orange lover? Siapa chocolate lover? This one sangat-sangat sedap. Macam makan chocolate zip tu kan. Lala suka chocolate zip perisa orange. Okay, this one is a very good recipe untuk korang try. And Lala akan letak dekat description bawah. Korang tekan arrow bawah tu akan keluar recipe yang full. Okay, recipe ni Lala share adalah seberapa banyak yang Lala buat. Korang nampak banyak mana Lala buat ni? Banyak ni lah resipi yang Lala share dekat description bawah. So korang tak perlu nak bahagi-bahagikan. Dia memang dapat banyak. Okay, kalau nak buat loyang besar guna loyang 9 inci. Tapi kalau yang kecil korang boleh bahagi dua lah, guna loyang kecil. Okay, kalau this one ikut resepi sama untuk loyang 9 inci. Ataupun kalau korang nak buat paket kecil-kecil tu, boleh dapat 26 paket. Okay, so firstly apa yang kita buat adalah kita beat butter kita sampai gebu. Bagi siapa yang menggunakan pure butter, make sure pure butter korang tidak terlalu cair, tidak terlalu lembut, sebab dia boleh ada air bubbles lah, tak cantik kek kita nanti. Kalau korang tengok Laila punya chocolate cake sebelum ni kan, okay, butter Laila terlalu cair, so chocolate cake Laila tak cantik. Laila bukanlah bakers yang ada ilmu tentang baking. Laila memang tak ada ilmu apa-apa. Laila share ni adalah basically apa yang Laila buat, macam mana journey Laila, macam tu Laila share dengan korang macam mana Laila buat. Okay, mungkin ada yang akan rasa teknik ni salah ke apa ke macam mana, it's okay, korang boleh je bagi tahu Laila kat mana yang salah. Tetapi basically Laila share dekat korang journey Laila, so siapa nak ikut boleh ikut. Okay, kalau nak gebukan butter Laila, based on my R&D, mengambil masa untuk dia gebu betul-betul fluffy yang macam dapat tekstur yang Laila nak, mengambil masa dalam 15 minit macam tu. Okay, 10 ke 15 minit. Korang boleh beat korang punya butter macam tu lah lamanya. Tak kisah pure butter ke, sebab Lala cuba dua-dua sama sahaja. Okay, beat butter sampai gebu, sampai nampak dia fluffy macam ni lah, sampai putih macam ni. Okay, kita tak nak ada kuning-kuning. Okay, kalau ada kuning-kuning tu kita kaut balik. Janganlah beat 15 minit tu tanpa berhenti. Korang berhenti, lepas tu korang kaut balik. Okay, korang kena enjoy the journey sebenarnya. Okay, bila butter dah gebu, kita akan masukkan bila dah beat butter tadi sampai gebu, so kita boleh masukkan gula, sebab kita tak nak butter tu terlalu berat. Kalau dia berat, lagi lama dia nak gebu atau lagi susah ke macam mana, betul tak? Kalau kita fikir secara logik, angin susah nak masuk sebab dah ada benda yang solid dekat dalam tu. Okay, so kita masukkan caster sugar. Kita masukkan caster sugar, lepas tu kita beat dia sampai dia gebu. Jangan beat sampai gula tu cair. Okay, ramai tanya dengan Laila, saya beat gula saya tak sebati. Okay, kita bukan nak gula tu betul-betul cair dengan butter, kita nak dia gebu. So nak dia gebu ni sebenarnya Laila tengok proses nak gebu dia ni ikut mixer korang juga. Okay, macam mixer Laila ambil masa dalam 5 ke 10 minit macam tu. Okay, kita tak nak butter kita dengan gula kita cair. Okay, jangan beat sampai tak ada rasa, bila pegang tu tak ada rasa gula. Beat sampai ada lagi rasa gula. So sementara korang boleh cuba teknik ni. Okay, sementara beat gula dengan butter, korang boleh basuh telur dan pecahkan telur korang. Okay, basuh telur dan pecahkan telur. So by the time dah basuh, by the time dah pecah semua telur, korang boleh terus masukkan telur dekat dalam butter dan juga gula. Okay, masa tu insyaAllah korang punya butter dengan gula dah gebu. Jangan risau overbeat ke apa. Sekali lagi, siapa yang baru tengok video ni, siapa baru jumpa Laila, Laila selalu ingatkan korang, kita kena keluarkan diri kita daripada rasa takut overbeat. Okay, sebab kita ni selalu takut. Macam Laila sendiri pun dulu Laila memang takut overbeat. So Laila beat semua sekejap-sekejap je, and end up kek kita tak jadi. Okay, kita kena beat kita punya butter semua tu, gula, telur semua. Paling penting sekali sebenarnya telur. Bagi Laila, based on my experience, Laila tengok orang share dengan Laila gambar semua, kek tak jadi, Laila nampak telur-telur kat situ. Okay, bila potong slice, Laila nak tengok dalam, Laila tengok kek sebenarnya bantat telur. Okay, telur putih ni dia memang susah sangat nak sebati. Okay, kalau korang takut, ada yang cuba teknik beat telur putih asing dan sebagainya. Okay, korang boleh cuba teknik juga. Macam Laila malas nak tukar-tukar mixer dan sebagainya, Laila akan beat sahaja lama. Okay, lama sampai telur dia sebati. So boleh selangkanlah 1 minit ke. Dia sebenarnya depends on korang punya mixer juga. Kalau korang ada mixer macam Laila, ada orang share mixer The Bakers. Okay, mixer The Bakers macam Laila punya SSODD. Mixer The Bakers dia lama sikit. Okay,
dia lama sikit nak sebatikan telur. So end up dia share dengan Laila, dia buat dengan tangan je. Okay, dia mix dengan tangan je lagi laju. Okey, sementara masukkan telur sampai semuanya sebati, kita boleh share satu hadis today. Laila nak share dengan korang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang belajar ilmu semata-mata untuk mendapatkan harta benda dunia, sedangkan ilmu itu sepatutnya dipelajari semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapat bau harum syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah. Jadi mulai hari ini jom sama-sama kita belajar apa-apa kita niat untuk dapat redha Allah. Okey, insya-Allah kita belajar satu ilmu, kita nak dapat redha Allah. Allah akan salurkan kita untuk buat benda-benda yang baik dengan ilmu yang kita ada. Okey, bila dah bit telur, jom kita tengok telur yang belum sebati. Telur yang belum sebati adalah macam ni, okey. Ramai share dengan Laila panik. Ya Allah, panik. Sebab bila bit telur dengan semuanya katanya pecah minyak. Okey, katanya pecah minyak. Ada yang cakap pecah minyak lah, pecah itu. Okey, nampak tak ada minyak-minyak in between. Okey, dia sebenarnya belum sebati between butter and telur and gula dan sebagainya. Laila rasa lah. Okey, semuanya based on Laila rasa. Laila rasa tak sebati lagi. Okey, sebab korang boleh tengok dia tak smooth. So continue beat. Okey, continue beat korang punya batter. Lama pun tak apa, jangan risau. Lagi sekali saya cakap jangan risau overbeat. Sebab overbeat ni adalah bila kita beat tepung, masukkan tepung tu, beat tepung tu secara kuat-kuat, tu baru overbeat. Bukan beat lama. So ramai cakap tak nak bila masuk tepung tak nak beat lama-lama, saya kaut balik je. Kaut balik boleh, tapi make sure kaut balik sampai betul-betul sebati. Paling penting untuk dapatkan kek, kalau kita nak buat dalam loyang, make sure ada klip ni lah. Ada klip, lepas tu ada baking paper kalau korang betul-betul nak kek korang cantik. Kalau tak ada pun tak apa. Kita mulakan dengan apa yang kita ada sahaja. Kita practice, kita enjoy the journey. So kita buat kita punya loyang ni sampai betul-betul kemas, cantik macam tu. Korang boleh ikut teknik Laila. Macam dulu Laila letak minyak. Okay, sekarang ni Laila macam nak jimat masa, tak payah letak minyak. Kita just lipat-lipat, bagi dia rata. Apa pun nasihat Laila dekat sini, walaupun kita sibuk buat apa yang benda yang kita suka, kita jangan tinggalkan apa yang Allah suruh kita buat. Okey, jaga solat kita, solat awal waktu, cuba sedaya upaya untuk memperbaiki amal ibadah kita. Okey, kita sekarang ni memang dah di akhir zaman, jadi kita kena banyak-banyak tekad nak memperbaiki ibadah, okey, menuju akhirat. Okey, akhirat di mana tempat yang memang kita akan kekal selama-lamanya. Kita kena prepare kat sini. Kita nak rumah ke akhirat kita macam mana, kita nak macam mana kehidupan kita dekat akhirat. Dekat dunia ni lah kita corakkan dia. Jadi nasihat lah kat sini, kita jangan stres-stres. Okay, kita jangan stres-stres, buat tak jadi ke apa, kita enjoy the process. Kita enjoy kehidupan yang Allah berikan untuk kita. Alhamdulillah, kita punya telur dah sebati. Okay, bila telur dah sebati, kita punya tekstur dia macam ni. Korang dah takkan nampak pecah-pecah minyak ke apa. Okay, jangan risau, jangan sedih. Kalau korang cuba first time tak jadi, okay, kita nak smooth macam ni. Tak jadi, kita cuba lagi sekali. Okay, macam Laila cuba ni pun banyak sangat kali. Okay, tapi kita jangan give up. Kalau kita give up tu, kita doa, ya Allah berikanlah aku kembali kekuatan. Okay, kekuatan untuk teruskan apa yang aku ingin lakukan. Okay, bila kita punya telur dah sebati, it's time to masukkan tepung. Okay, tadi speed yang mula-mula tu Laila guna high speed 5. Jangan terlebih speed 6. Okay, speed 5 tu dah just nice dah. Okay, tapi kalau korang tahu mixer korang kenal mixer korang, it's okay. Korang boleh continue guna speed yang korang gunakan. Okay, kita masukkan tepung. Tepung self-raising flour. Kalau tak ada, korang boleh guna tepung apa-apa je. Tepung gandum, bancuh dengan baking powder. Okay, kalau Laila tak ada tepung self-raising flour, Laila akan bancuh. Okay, Laila akan buat macam ratio dia 2 cup tepung gandum, 4 sudu teh baking powder. Kita siefkan kita punya tepung. Lepas tu kita dah boleh beat dia low speed. Okay, part ni pun kena beat dia lama sampai betul-betul sebati. Okay, 15 minit ke 20 minit ke, okay je. Jangan risau. Okay, jangan risau. Tapi beat speed 1 ke speed 2. Kalau korang guna hand mixer, korang cabut satu hook tu, korang gunalah sebelah sahaja. Macam Laila
Laila kadang Laila guna sebelah je kalau guna hand mixer. Next, kita akan masukkan buttermilk. Siapa yang tak ada buttermilk, korang boleh buat homemade buttermilk. Laila ada share video. Korang boleh cari macam mana nak buat homemade buttermilk. Dalam video tu juga Laila share apa beza homemade buttermilk dan juga buttermilk yang Lala beli ni. Basically beza dia cumalah kemasaman dia, Lala rasa. Okay, tahap kemasaman dia. Macam Lala baking banyak sangat, Lala tak mampu nak buat homemade buttermilk sendiri. So kalau kita beli, kita jimat masa. Okay, kita tak payah nak perap dia ke apa. So kita masukkan homemade buttermilk. Atau kalau tak ada buttermilk, korang boleh guna susu je. Tapi buttermilk ni lagi sedap sebab buttermilk ni masam. Okay, kalau kita fikir secara logik, masam campur dengan manis akan jadi apa? Lemak, betul tak? Sebab tu kalau kuih orang-orang Melayu dulu, dia orang akan letak garam ke apa ke nak bagi dia punya kuih seri muka tu lagi lemak. Macam tu. So korang cubalah guna buttermilk ke, atau kalau di Indonesia boleh guna yogurt, tapi yogurt yang cair. Sebab di Indonesia ada teman-teman share ada yogurt yang cair. Vanilla ni optional. Macam this one ada tak vanilla, tapi next Lala buat lepas tu sebab Lala buat goodies, dog gift, Lala buat banyak. So this one je Lala letak vanilla sebab nak tengok apa beza dia. So sebenarnya tak payah letak pun tak apa. So sementara tepung tu sebati, korang beat je lama pun tak apa. Kita dah sebati Okay, sebab Lala tak. Okay. Sementara dia nak sebati, korang berhenti sekejap, kaut balik. Sebab ada tempat yang tak kena dengan kita punya paddle tu, betul tak? So kita kaut balik, kita nak dia betul-betul smooth. Jadi next, Lala akan share dengan korang hadis daripada Muntakab Hadis. Kalau siapa ada Muntakab Hadis, korang boleh check sendiri. Muka surat 453. Okay, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, maafkanlah kesilapan orang yang baik-baik kecuali kesalahan-kesalahan yang kena hukum hudud. Hadis riwayat Abu Daud. Okey lah, nak share hadis dekat bawah dia juga. Sayyidina Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melarang daripada mencabut uban. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya uban itu ialah nur orang Islam yang tua. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang kat sini ada uban risau, terus rasa nak pakai inai ke, nak color rambut ke, cuba tengok balik hadis ni. Sesungguhnya uban itu ialah nur orang Islam yang tua. Sadaqatul Rasulullah SAW. Jadi kita kalau ada uban, okey, kita ni apa tu? Ada nur orang Islam, okey, nur orang Islam. Masya-Allah, siapa je tak nak nur, betul tak? Cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi janganlah kita kala-kala ke sorok-sorok uban kita lepas. Kita kena bangga dengan uban yang Allah berikan kepada kita. Jadi macam sekarang ni Laila bahagikan dua adunan, okey, sebab satu Laila nak buat dalam loyang. Okay, yang besar ni Laila gunakan untuk loyang 780 gram. Itu memang ratio macam selalu Laila dapat lah. Lepas tu selebihnya Laila gunakan untuk kita buat dalam bekas kecil-kecil macam tu, okey? Okey, bila dah bahagikan semua adunan, barulah kita letakkan coklat Imalco kejap lagi dan juga dia punya perisa orange. Okey, kat sini sebenarnya ada dua cara. Korang boleh gunakan orange buah tu fresh ataupun korang boleh guna Sunkist. Okey, this one selalulah guna buah fresh, tapi this one banyak sangat nak buat. Jadi kita guna Sunkist, okey? Kita guna Sunkist punya air Sunkist tu kan. Okey, so kalau untuk korang boleh tengoklah resepi dekat bawah, okey? Sebab this one adalah R&D. Lala tak ingat, Lala akan letak dekat bawah resepi dia. Okey, so kita letakkan dia punya coklat Imalco. Lepas tu kita letakkan orange Sunkist. So Lala buat dua, okey? Lala buat satu dalam loyang sebab Lala nak makan, nak rasa juga okey tak kek ni. Lagi satu Lala terus buat dog gift siap-siap. Okey, siapa yang tips untuk kita nak bagi kita punya kek cantik, paling penting kita kena beat kita punya adunan sampai tak ada ketulan tepung. Jangan risau kalau korang punya proses apa yang baru nak mencuba, okey? Rasa macam betul ke nak buat batter ni sejam? Betul ke lama sangat nak baking? Memang lama, okey? Kita nampak macam senang je kan baking, okey? Tapi sebenarnya memang lama. So no worries. Korang boleh gunakan Sunquick ni juga, atau kalau ada orange Imalco atau apa-apa sahaja perisa orange, korang boleh letak. Rasa kek ni sangat-sangat sedap. Macam Laila memang suka orange cake.
Korang boleh try this recipe. So siapa yang nak mula berniaga ke, nak bagi tester ke, atau nak buat doggy sendiri, apa birthday ke apa, korang boleh buat macam ni. Okay, kod bekas ni pun Lala akan share sekejap lagi. Sementara kita masukkan batter tu kat dalam loyang, Lala akan share dengan korang hadis daripada Muntakab hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat solat setelah bersugi lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada 70 rakaat tanpa bersugi. Hadis riwayat Bazar Majma'uz Zawaid, Sadaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi from today, siapa yang sebelum solat dia tak gosok gigi kan? So jom sama-sama kita amalkan gosok gigi sebelum kita solat. InsyaAllah solat kita itu lebih afdal. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka nikmatilah hasilnya. Para sahabat radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga? Baginda SAW bersabda, halka-halka zikir. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jom sama-sama kita picture kehidupan kita dekat syurga nanti macam mana untuk kita dapatkan semangat untuk kita nak beramal lebih lagi. Okey, kita picture contohlah macam sekarang ni kan, Lala rasa macam nak jumpa semua orang yang betul-betul macam minat baking, nak kalau tak ada PKP kan kita buat macam gathering ke apa, tapi tak boleh, betul tak? So apa kata kita imagine kat syurga nanti kita jumpa, insya-Allah kita akan potluck sama-sama, datang rumah sama-sama, kita baking sama-sama, masing-masing bawa air tangan masing-masing. Betul tak? Indah kan? Kita hidup ke akhirat nanti macam tak ada penghujungnya. Lepas tu kita enjoy je hari-hari, kita bawa hasil baking masing-masing, kita picture lah. Kecuali kita rasa sedih kat dunia ni sebab ada cerita, betul tak? Betul, Rasulullah SAW bersabda, atau cerita dia macam mana tak kisah, tapi ada manusia ni kalau kita dicelupkan dekat syurga sekejap, dia memang lupa terus kesusahan dekat dunia ni macam mana. So tu baru celup sekejap di dalam syurga macam tu, belum betul-betul duduk dekat dalam syurga. Jadi segala kesusahan minta Allah berikan kita kekuatan. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk segala kesusahan, segala kepayahan di dunia ini. Minta Allah berikan kita kekuatan sebab Allah yang Maha Kuat, betul tak? Jadi kod untuk kod tadi tu ada dekat dalam share tadi. Korang boleh screenshot, korang boleh cuba untuk buat dalam bekas ni. Okay, tips untuk kita dapatkan bekas kek kita tak renggang daripada foil adalah bake suhu yang tepat. Okay, kalau boleh invest sikit, beli thermometer oven dekat Shopee, harga dia RM4.50 sahaja. Korang boleh klik link dekat bawah. Okay, kalau tak lupa lagi, dah letak link dekat bawah. Okay, harga dia RM4.50 sahaja untuk thermometer oven. Tengok kat dalam tu, kalau betul suhu dia 120, insya-Allah kek korang cantik je baking. Tak kisahlah resepi kek lain pun boleh. Okay, guna suhu 120 sebab suhu dekat oven knob tu memang keberangkalian untuk dia betul itu tidak tinggi. Dan satu lagi tips untuk kita punya kek tak renggang adalah kita isi kita punya aluminium foil ni cukup-cukup. Okay, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kurang. Kalau dia cukup, dia akan cantik je bake. Tak ada renggang-renggang lah kat tepi-tepi tu. Kalau ada pun sikit-sikit yang tak terlalu obvious. Okay, macam Laila first try ni ada renggang-renggang sikit, lepas tu dah hujung-hujung tu dah tahu nak adjust. So resepi ni kalau korang ikut dekat bawah boleh dapat 26 bekas. Okay, 26 bekas. Make sure kalau kita tengok pun kita dah boleh tahu, kita boleh agak, kita make sure. Okay, kita guna. Kalau nak timbang pun tak boleh, tapi Lala rasa macam nak timbang tu terlalu makan masa. So Lala agak-agak je. Boleh dapat 26 bekas. Cantik dah dia punya gelembung naik tu, insyaAllah. Jadi harga kalau korang nak jual ni market price macam Laila. Okay, orang selalu tanya macam mana kita nak jual. Laila jenis malas nak kira modal ke kos ke apa. Laila akan tengok je market price berapa, Laila ikut. Okay, insyaAllah ada untung ke tak ada untung, insyaAllah ada untung di dunia, tak di dunia, di akhirat. Okay, kalau tu macam this one kecil-kecil ni korang boleh jual RM5 satu bekas. Okay, RM5 satu bekas. Ingatkan sekali lagi, RM5 Malaysia satu bekas. So boleh kalilah untuk kalau kat Indonesia ke duit tu macam mana. Okay, so Singapore pun macam mana, Brunei Brunei.
Okay, so korang boleh sebab mostly follow yang tengok video ni adalah daripada Brunei, Singapore, Malaysia dan sebagainya. Masya Allah lah, tak sangka orang yang tak faham video ni pun tengok. So thank you so much for watching this video till here. If you're still watching and you don't understand what I'm talking, I would like to say hi, Assalamualaikum. I really appreciate your support. Okay, so basically RM5 untuk satu bekas. Okay, nak buat ni sebenarnya penat lah. Okay. Ya Allah yang maha cantik, sesungguhnya engkau lah yang maha cantik. Cantikkanlah kekku. Okay, so kita berserah, kita dah usaha, kita bertawakal supaya Allah, kita serahkan kepada Allah pula untuk jadikan kek kita. Kalau kek kita tak jadi, jangan pernah sedih atau mengeluh. It's okay, we can cuba lagi. Alhamdulillah, look at that, very gebu. Okay, kita kena isilah dia punya permukaan tu cantik-cantik, isi betul-betul. Okay, so tips sekali lagi lah, ingatkan tips paling penting untuk kita dapat permukaan yang cantik adalah kena isi kita punya aluminium foil tu jangan kurang, jangan lebih. Sama juga konsep macam cupcake. So lepas ni, lepas dah siap, korang boleh terus tutup lah. Korang boleh terus tutup. Lepas tu korang boleh biar dia tutup. Kenapa kena tutup awal? Sebab kita nak dia moist. Okay, wap tu kek tu serap balik. Sebab kalau korang perasan kek kalau baru keluar oven ni, dia garing, betul tak? Okay, macam tadi tu dalam masak dalam 40 minit macam tu lah. Kalau this one, kita masak dia sejam juga. Okay, so bila dah masak, kita keluarkan macam biasa. Lepas tu kita terus wrap dia. Okay, kita keluarkan dia panas-panas tu. Sebab kek kalau keluar baru keluar oven, dia memang ya ke cantiknya. Okay, so kita terus tutup dia. Ya ke? Lepas tu, kita terus tutup dia. Ya. Okay, kalau korang tengok Western Bakers pun, diorang akan wrap kek diorang suam-suam ke panas-panas, lepas tu terus masuk dalam freezer. Macam Lala suka kek dekat luar je. Okay, kita nak kek kita moist, kita terus tutup. Korang boleh continue tutup kek sampai habis. Sementara tu, Lala akan share dengan korang lagi satu hadis daripada Muntakab Hadis. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak patut bagi seseorang yang beriman menjadi seorang yang suka melaknat. Hadis riwayat Tirmizi. Sadaqatu Rasulullah SAW. Okay, kat sini Lala nak tegur lah. Ramai kita suka melaknat tu, macam bagi Laila kat sini lah nak ambil contoh mencarut lah, ataupun kalau marah sikit je nak mencarut atau nak marah orang. Kalau contohlah kita ni suka marah, betul tak? Jadi jom sama-sama kita elak menjadi orang yang kita berubah lah. Kita tak perlu sebenarnya nak marah sesiapa dalam dunia ni, sebab semuanya telah ditentukan oleh Allah. Ibarat kalau kita marah ni, sebenarnya kita marahkan Allah yang dah menetapkan sesuatu takdir dalam hidup kita. Okay, apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua adalah yang baik-baik untuk kita. Jadi kita tak perlulah nak marah-marah atau nak mempersoalkan kenapa dan kenapa. Okay, kita mulai hari ni kita jadi orang yang terima je. Okay, apa orang bagi, apa Allah bagi, kita terima je. Kita suka ke kalau kita bagi sesuatu dekat orang, lepas tu orang komplain? Kita tak suka, betul tak? Jadi sama-sama mulai hari ni kita berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memudaratkan seseorang mukmin atau menipunya akan dilaknat. Hadis riwayat Tirmizi. Okay, banyak kita sekarang ni pun benda-benda kecil kita suka tipu, betul tak? Benda-benda kecil kita rasa macam alah simple je. Sebenarnya kita ni tak boleh langsung nak menipu benda kecil ke benda besar. Okay, melainkan kalau benda tu tapi sebenarnya kalau benda tu membawa kepada kebaikan pun adalah lebih baik kita jujur sebenarnya. Okay, kita jujur lah. Kita jujur dalam apa jua yang kita lakukan, katakan, buat. Okay, jadi lepas dah terbalikkan kek, kita ambilkan yang moist tu, kita sapu balik dekat atas kek kita. Okay, kita sapukan balik. Benda ni yang sedap sebenarnya. Saya suka sangat part ni. Kalau terlekat dekat cake board tu, jangan buang. Bila dah terbalikkan kek, kita wrap kek kita biarlah dia dalam suhu yang mak kita rasa macam kita nak makan dah. Okay, Laila akan suggest kat sini, siapa yang nak makan kek,
korang kena cuba semua version of cake sebab semuanya menghasilkan rasa yang tak sama. Kek selepas keluar oven dia lain rasa dia. Kek kalau kita wrap kat luar, kita biar room temperature, lain rasa dia. Kek kalau kita biar di dalam chiller, lain rasa dia. Kek kalau kita masuk dalam freezer pun lain rasa dia. So buat selalu baking, kalau suka baking selalulah bake dan rasa kek korang dalam setiap version tu, okay? Macam Laila suka kek wrap, biar dekat luar, okay? Macam tu. Kadang-kadang macam anak Laila dia suka kek panas-panas, dia tak suka kek sejuk-sejuk, okay? So bila dah buka ni macam ni, colour dia boleh enhance lagi kalau kita biar lama lagi dekat luar. Macam kejap lagi kalau korang tengok gambar a few hours later, dia lagi glow. So kita boleh terus potong kek kita, guna pisau yang tajam nak potong kek. Kalau nak dia lagi cantik, masuk sekejap dalam chiller baru potong. Tetapi Laila tak suka kek kalau kita masuk chiller, betul tak? So kita teruslah potong macam ni, okay? Bagi siapa yang nak order kek Laila buat, korang boleh klik link dekat bawah, korang boleh tengok dekat website Laila, laila.my. Laila ada jual dekat situ, korang bolehlah order daripada mana-mana insyaAllah kecuali Sabah dan Sarawak. Kalau ada apa-apa problem, korang boleh DM Laila dekat Instagram. Laila rasa tak salah kalau kita download Instagram, kita nak dapatkan ilmu-ilmu sebab dekat Instagram pun banyak sebenarnya majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang kita boleh join. Kita punya butter orange chocolate cake. So look at this, fluffy. So look at that. Sangat-sangat fluffy. Okay, sangat-sangat fluffy. Sangat-sangat gebu. Tak sabar nak rasa. Look at that. Ya Allah. So jom teman Laila rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Very, very sedap. Dia rasa masam-masam. Coklat. Manis. Perfect. So don't forget to try out this recipe and share dengan I whether you guys like it or not. So selamat mencuba. So Laila buat this one untuk video. Rasa dia sangat-sangat sedap. Sangat-sangat kalau orange lover dengan chocolate lover. Thank you so much for watching. So ni adalah Laila sambung siapkan door gift untuk wedding adik Laila esok. InsyaAllah doakan semuanya dipermudahkan. Semuanya berjalan dengan lancar, okay? Korang bolehlah ikut step macam ni. Kalau ada apa-apa nak tanya, korang boleh join group Telegram dekat bawah. Korang klik je link. And siapa yang tengok video ni sampai habis and dah faham apa semua, dialu-alukan untuk replykan komen ke, nak reply kat Telegram ke, nak reply kat mana-mana, tolong Laila reply lah. Sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat thank you. Yang mana yang tak sempat lagi nak ucap thank you so much, okay? Kalau korang boleh tolong replykan kepada sesiapa yang bertanya pun, Laila bersyukur-syukur sangat, okay? Jangan malu-malu, jangan sesegan. Laila dialu-alukan untuk tolong replykan komen-komen ke, replykan message kat Telegram ke. InsyaAllah by next week Laila dah tak busy sangat, okay? Minggu ni tu pun banyak lagi message pending. So siapa yang betul-betul emergency nak tahu, kita ada banyak kawan kita dekat grup Telegram, korang boleh bertanya, okay? Ramai kawan kita akan bantu insya-Allah. Siapa yang rasa tahu pun boleh join grup tu and bantu-bantu each other, okay? Semoga ini menjadi satu amal jariah untuk kita hingga ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. So continue baking. Thank you so much. Assalamualaikum. And to all who followed me from any other country, thank you so much for watching. Lots of love from me. Please pray that one day I'll be able to share more video, more content in English, insyaAllah. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Korang boleh tengok sampai hujung. Kek kita dah tak renggang dah. Okay? Dah tak renggang daripada aluminium foil sebab Laila baiki dari batch ke batch. So kita tengok. Mula-mula kita buat tak jadi. Mula-mula kita buat ada kekurangan. Kita akan baiki in the next journey. In the next process macam tu. Betul tak? Okay, jangan lupa perbaiki diri, perbaiki solat, perbaiki ibadah. Itu yang paling penting. Lepas tu kita dah baru kita fikir, okay, nak buat apa. InsyaAllah semuanya akan dipermudahkan, redha dengan segala apa yang Allah tentukan. Jadi semua kita tengah siapkan goodies untuk my brother punya wedding. So thank you so much for watching. Don't forget to try out and spread the love. Okay, jom kita tengok a few hours later. Sangat-sangat cantik permukaan dia. Look at that. Sangat-sangat glossy, okay. There's orange
chocolate marble cake. Rasa dia sangat-sangat amazing. Lagi-lagi bila dia dah moist macam ni kan. So orange lover, chocolate lover, this one is a very very good for you guys. Look at that. Don't forget to try out the recipe.